Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bersama saya pada petang ini Saudara Norizan Sharif ataupun lebih kita kenali sebagai Norizan Nobisha. Dulu Abang Norizan, saya panggil Abang Norizan lah. Kita santai-santai pada petang ni. Abang Norizan dulu adalah CEO kepada peneraju. Dan sekarang beliau di New Jersey, Amerika Syarikat. Betul lah, Rizan? Betul, saya di New Jersey sekarang. Okey. Jadi time kita lari lebih kurang 12 jam. 12 jam. 12 jam. Oh, 12 jam. Lebih kurang kalau saya tak nak pergi ke Amerika ni, saya tak nak pergi. Tapi kalau pergi ke Turki tu pernah lah, lebih kurang 12 jam, lebih kurang macam tu. Okey. Dan juga bersama kita adalah yang berhormat Datuk Suraya Yaakob, Adun Sungai Tiang, Ibu Kedah, yang juga Ahli Majlis Tertinggi Ahli Majlis Tertinggi UMNO Malaysia, dan juga Ketua Penerangan Komunikasi Media dan Sekretariat UMNO Kedah. So kita nak sembang pada malam ni berkenaan dengan apa yang berlaku sekarang, iaitu wabak COVID-19. Dan disebabkan wabak ini, kerajaan terpaksa mengambil langkah untuk mengawal dengan melaksanakan perintah kawalan pergerakan, ataupun kita panggil lockdown lah. Paling mudah sekali, perintah berkurung lah, Abang Norizan. Kira tak boleh pergi mana-mana, and then you kena duduk dalam rumah, dan tidak ada aktiviti-aktiviti luar, dan ia memberi kesan kepada pendapatan isi rumah rakyat dan yang terjejas akibat daripada PKP ni. Jadi saya ada banyak sebenarnya mendengar daripada Abang Norizan punya page dalam social media tentang impak yang akan berlaku dan bagaimana 10 langkah dan sebagainya ni. Jadi alhamdulillah pada malam ini kita bersama dengan Abang Norizan Sharif yang banyak mempunyai idea dan pandangan untuk mengatasi masalah-masalah yang berlaku, impak-impak yang berlaku akibat daripada PKP ataupun Perintah Kawalan Pergerakan ni. Jadi Abang Norizan, saya nak tanya Abang Norizan. Tak apa, Sat. Bagi saya cakap dulu, Sat, boleh? Okey, saya cakap dulu. Okey. Saya nak ucap terima kasih lah kepada Saudara Norizan kerana daripada jauh sanggup duduk bersama dengan Sekretariat Multimedia Kedah ini. Pertamanya sebab saya rasa untuk bahagian bila berlaku je PKP dan juga isu besar mengenai krisis COVID-19 ini, saya sentiasa terus teringat pada Saudara Norizan. Masa jadi exco usahawan dulu, kita selalu bincang, dan masa tu Saudara Norizan dengan teraju kemudiannya menjuarai dengan e-scan, dan kita banyak bercakap dan banyak berusaha untuk usahawan menuju ke arah beberapa keusahawanan cara baru lah masa tu lah. Itu like 6 years ago kan, 6-7 tahun lepas. Dan akhirnya dengan krisis COVID-19 ini memberi satu kesan yang I start getting back lah. Dulu kita cakap benda ni lah kita nak kena buat ni. Benda-benda yang usahawan patut terokai dunia baru ni kan. Akhirnya kita terjebak dalam krisis ini yang memaksa kita untuk masuk ke arah keusahawanan cara baru tu yang disebut 7 tahun lepas. Sebab tu saya nak panggil juga Saudara Norizan. Saya kira the real champion untuk usahawan kecil, juga medium, untuk keusahawanan cara baru yang dipanggil oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, normal baru yang kita akan terokai selepas ini. Normal baru ni mesti perlu kita juga berubah. Usahawan mesti berubah. Nak berubah tu
kita nak dengar pada orang pakar lah. Kalau takat kami ni duduk belah Lok Start, duduk Pendam, Sungai Tiang, Nizam duduk kat Jalan Langgang tu ya. Kan? Jadi kita nak tengok kalau bukan pun PKP ini tamat, kita percaya 2 tahun ke hadapan kita tidak akan balik pun seperti biasa lagi. Jadi inilah masa untuk usahawan menerokai cara baru. Sementara mereka lockdown, mereka boleh dan mula fikir macam mana nak menerokai dunia baru tu. Sebab tu saya panggil dan saya harap kita boleh cetuskan beberapa idea dan kemudian kita bawa idea ini ke arah dengan platform yang lebih besar dan lebih menarik lagi lah. Okey, Tuan Nizam, boleh? Ya, kalau saya boleh respon sikit, saya rasa normal baru ataupun kelaziman baru ini istilah yang kita guna, kelaziman baru, benda-benda yang sebelum ni tak lazim. Macam Datuk cakap tadi, kita duduk cakap depa tak faham, duduk cakap depa tak faham. Kau kata lambat lagi lah, kita Kedah lah, kita duduk di Kok Diang lah. Jadi dia duduk cakap macam tu. Tapi bila berlaku macam sekarang, mereka semua tak boleh keluar rumah, baru mereka duduk fikir macam mana mereka nak beli barang. Jadi adakah proses pertukaran itu daripada dulu kita duduk kedai, lah ni kedai hantar ke rumah, ini sudah menjadi satu kelaziman. Dan adakah kelaziman ini akan berterusan? Jadi kalau kelaziman itu berterusan, kita panggil kelaziman baru ataupun normal barulah. Kalau tidak, dia hanya bersifat sementara lah. Saya selalu percaya beberapa perkara lah. Yang pertama sekali saya kata necessity accelerates innovation. Orang bila dia terdesak ni, dia akan mula berfikir banyak benda macam Datuk kata tadi. Ya, macam Sir Nizam sebut tadi, maknanya bila orang dia terperangkap, dia tak boleh nak buat apa, dia mula fikir macam mana nak hidup. Dan proses nak fikir macam mana nak hidup itu, dia akan mula innovate. Dia akan mula melakukan inovasi. Orang yang tak pernah pegang internet, orang yang tak pernah guna Zoom dulu pun pakai guna Zoom lebih hari ni. Kan? Zoom yang kita duk guna hari ni dulu sebelum COVID-19, pengguna dia hanya 10 juta. Tapi disebabkan oleh COVID-19 dah jadi 200 juta. Tahap dia daripada bulan 1 sampai bulan ini, dia double berapa kali. Sampai orang pun terkejut. Kan? Jadi ini adakah benda ini akan menjadi satu kelaziman ataupun dia hanya bersifat sementara? Saya percaya bahawa manusia ni susah nak berubah. Saya percaya manusia ni susah nak berubah. Tetapi dalam konteks penggunaan channel ini untuk buat bisnes ini, saya rasa manusia dah bersedia. Dan macam Datuk cakap tadi, kita dah cakap 10 tahun dulu, kerajaan pun dah sediakan infrastruktur. Cuma kadang-kadang onboarding kita, maknanya kita nak buat tu tak berapa perlahan. Jadi perlahan. Kalau Matrade umpamanya dia bagi 5,000 untuk buat online boarding, siapa nak ambil? Kan? Tak ada siapa nak ambil. Lah hari ni tak payah bagi grant pun dia masuk buat online. So jadi ini perubahan-perubahan yang berlaku dalam ini, dan saya percaya perubahan ini akan kekal. Walaupun tabiat, tingkah laku, purchasing behavior, beberapa perkara manusia itu tetap akan tak berubah. Tetapi saya rasa dari segi digital onboarding ini, maknanya kita masuk dalam e-commerce ini, saya rasa dia akan berkekalan. Di US, untuk makluman Datuk dan Sir Nizam, separuh daripada pembelian online di Amerika Syarikat ini berlaku di Amazon. Kan? Dan sekarang dah 10-15% orang dah beli grocery online, dan hari ini grocery online lagilah ramai disebabkan oleh disebabkan oleh COVID-19 ini. Dan orang dah takut nak pergi Walmart, nak pergi beli barang, jadi mereka pun beli online. Jadi apabila dia mula beli, lama-lama dia akan biasa dan dia akan jadi kelaziman. Macam di rumah saya dululah, kalau kita beli ayam, kita pergi kedai, belet, sekok kan. Hari ni kita terus telefon, dia hantar ayam main kat rumah. So benda ni saya percaya dia akan berterusan. Dia akan berterusan dan dia akan kekal. Jadi kalau kita bercakap respons kepada Saudara Nizam tadi dalam konteks peniaga kecil, kalau kita tidak menjadikan ini sebagai kelaziman kita buat bisnes, kita akan tertigai. Itu yang saya nak sebutkan. Kalau kita tak jadikan kelaziman ini, kita dengar tak apalah, PKP lah, ambil kat depa lah, kita tunggu SAT lah, kita akan tertinggal. Saya yakin benda tu.
Okey. Okey. Abang Norizan. Ya. Maksud dia kita sudah bersedia dengan segala infra untuk membuat satu kelaziman baru dalam perniagaan secara digital lah, secara online dan sebagainya ni. Dan memang kalau ikut sekarang pun Abang Rizan di Kedah sekarang ni, kita tak sangka pun dulu kita kena pergi market untuk beli ikan, sayur dan sebagainya. Sekarang ni saya sendiri order sayur dengan ikan guna WhatsApp. Jadi dia ambil hantar. Jadi dia satu benda yang sebenarnya dia satu kelaziman baru, tapi sekarang ni orang dah nampak benda tu dah jadi macam satu kebiasaan. Disebabkan apa yang Abang Rizan cakap ni, apabila manusia ni terdesak, jadi dia akan fikir cara macam mana dia nak hidup, kan. Okey, YB, saya nak tanya YB Su, sebab YB selalu turun ke bawah dan melihat masyarakat di bawah. Bagaimana penerimaan terutama sekali peniaga-peniaga lah, kan. YB selalu turun ke Pendang, turun ke kawasan-kawasan untuk melihat untuk bagi bantuan dan sebagainya. Bagaimana impak yang berlaku tu, dan bagaimana mereka melakukan kelaziman baru ini, YB? Menarik Nizam dan saudara Rizal lah. Kita ingat orang Sungai Tiang, mungkin orang Kodiang pun kita takkan terfikir mereka akan pandai sebut online. Beli apa pun online. Kita tak terfikir apa, kan. Mereka tahu pasal Grab. Kita tak terfikir tau. Dan secepat inilah ia berlaku. Bagi saya lah. Ya. Masa saya duduk sembang dengan Nurizan dulu, saya ingat tambah gitu 20-30 kot nak jadi pun, kan. Tetapi pada hari ini tak semena-mena orang jual nasi lemak, orang jual cendol online. Cendol kat kawasan saya tu cukup famous. Jadi kita tak percaya. Tetapi satu benda yang menduka cita kita adalah, dulu saya ingat saudara Rizan tu cakap ada 3 benda yang sangat penting menerokai milenium baru ini. Adalah 3 perkara saya ingat disebut mengenai online, database dan service oriented. Ingat tak? Yeah. Kita go on these 3 things. Tetapi malangnya saya cakap pasal orang Melayu lah. Malangnya Melayu walaupun berniaga begitu hebat, lupa mengenai database. Yeah. Kalau mereka ada data, pada hari ini, the business can just grow very fast. Yeah. Isunya, masa ni lah mereka baru nak bina database. Baru nak cari nombor telefon kawan-kawan. Baru nak cari telefon customer yang mereka biasa pun. Mereka tak nak nombor phone pun. Then they have to come back to Facebook dan memperkenalkan produk dan servis mereka. Ini membelakangkan sikit kita lah. Saya cuma nak share sikit je. Baru ni saya teringat lah. Saya ada salon rambut saya yang saya regular lah. Dan dalam masa PKP ni, owner dia hantar mesej kat saya. Dia tahu saya dah habis shampoo, conditioner saya sebab saya regular dengan dia, kan. Dia tahu saya habis dah ni, produk ni. Jadi dia contact online, tanya, YB, you punya sudah habis, you boleh beli saya boleh hantar lah ke rumah dengan harga ni. Dia siap jual voucher untuk in the future. Voucher yang murah lah, package lah. Beli 3 voucher dapat free 1. Ini orang yang bukan Islam berniaga. Mereka simpan database, dia buat cuci rambut ya. Faham tak? Ini yang kita lacking. Perniagaan online ini memerlukan database, baru kita boleh ekspor. What say you? I mean, saya rasa dengan apa yang dengan Datuk sebutkan tadi, saya rasa isu yang lebih besar pada saya bukan setakat online business. Saya rasa lebih kepada giving customer experience itu, pengalaman. Dan Datuk bercakap dari sudut pengguna tadi, pengalaman ataupun user experience ataupun customer experience Datuk cukup seronok apabila usahawan buat macam tu. Dan saya ada satu video YouTube saya tu, saya bercakap pasal gift certificate.
Kita buat spa, kita kedai gunting rambut, kita potong rumput. Masa ni kita tak boleh kerja, tapi kita boleh jual gift certificate. Dan bayangkan, kita duduk tengok rumput rumah kita panjang. Tahu-tahu ada orang kata, boleh tak nanti bulan depan bila habis PKP saya main potong. Tapi saya nak jual gift certificate dulu. Kita sebagai pengguna, kita rasa bahawa, penjual ini faham aku. Itu dia punya point. Jadi sebab itu satu. Yang kedua Datuk sebut tadi, apabila dia datang bawa jual shampoo, jual apa benda conditioner apa semua tu, dia ada satu lagi business model yang saya cakap. Ini kita panggil subscription business model atau business model langganan. Maksudnya orang tu dah duk beli dah shampoo tiap-tiap bulan. Kenapa kita tak bagi dia langgan? Macam dia langgan surat khabar. Kalau dulu dia boleh langgan surat khabar, kenapa dia tak boleh langgan shampoo? Jadi maknanya Datuk tak payah pick up pasal shampoo, Datuk tak payah pick up pasal conditioner, sebulan sekali memang sampai depan rumah. Jadi ini benda yang kita kena buat. Kan? Jadi macam bukan setakat jadi sebab tu saya kata tadi, bila kita tengok sini, nanti orang Kedah kata ni jauh lah cerita pasal subscription ni kan. Tapi macam Datuk kata tadi lah, kita cakap 10 tahun dulu, mereka rasa jauh lah baru mereka faham apa yang kita duk cakap dulu kan. Jadi ada dua Datuk, satu yang customer experience yang Datuk kongsi tadi, maknanya bagaimana pengguna rasa seronok sangat. Apabila usahawan approach dia orang dan rasa bahawa tawarkan sesuatu yang mereka nak kan. Ini yang pertama. Yang kedua, saya rasa subscription business model ini kita kena buat dekat ini. Saya cakap banyak benda kalau di US ini mereka buat subscription business model. Saya tunjuk contoh yang paling mudah, 2-3. Satu, contact lens. Orang pakai saya kan, contact lens tukar. Ada company, dia buat bisnes contact lens sahaja. So maknanya sebulan sekali dia hantar, sebulan sekali dia hantar. Baru ini ada company yang lagi besar, beli company ini 1 bilion US. So maknanya bisnes subscription. Yang kedua, anak saya di sini ni, dia beli diaper. Anak ada 2 orang, diaper nak kena beli, nak pergi kedai beli banyak nak masuk dalam kereta. So jadi kita order saja subscription diaper. Maknanya seminggu, sebulan sekali atau 2 minggu sekali, diaper main rumah kita. Maknanya tak payah kita nak pesan banyak kali, memang nak kena beli diaper. Memang nak kena beli lah, betul? Memang benar nak kena beli. Diaper, shampoo saya sebut tadi, potong rumput. Even baru ini dia buat shaver, dia panggil $1 million club. Beli satu kotak, dia tiap-tiap bulan dia akan hantar shaver, dia hantar dia punya shaver cream, dia hantar sabun apa semua dalam satu kotak. So tiap-tiap bulan tak payah dia pick up saya nak beli sabun kat mana dah. So jadi yang ini kita panggil service oriented tu kan? Ini yang kita panggil service oriented. Ya, betul. Ini service oriented dan balik kepada Datuk sebut tadi, data. Yes. Bila kita tahu dia punya purchasing behavior, kita dah tahu dah macam Datuk, kata Datuk pergi salon tu kan. Dia dah faham dah Datuk nak pakai shampoo apa, Datuk nak apa. Dia dah tahu dah. Sebab tu saya kata kalau dalam konteks usahawan kita kosmetik boleh buat. Maknanya sama ada sebulan sekali ke, 2 bulan sekali ke. Ini benda-benda macam-macam. Dan baru ni saya tulis Saudara Nizam dalam Facebook saya tulis mengenai meal kit. Meal kit ni dia dekat Malaysia pun dibuat. Tapi di US ni dia organize sikit kot. Dia hari ni dia bagi tom yum. Dia buh dalam tu serai, dia buh dalam tu daging, dia buh dalam tu bawang, dia potong-potong semua, dia masuk dalam kuih, dia hantar dekat kita. Esok benda lain pula, lusa benda lain pula. Tapi dia langgan sekali tau. Dia bukan maknanya tiap-tiap hari. Macam Saudara Nizam kata tadi, nak beli ikan tiap-tiap hari, nak beli sayur tiap-tiap hari. Sekarang order sebulan. Order turis sebulan, dia hantar seminggu untuk 5-6 hari makanan. Ambil, buka, terus masak Tak payah nak potong, tak payah nak apa. Jadi ini peluang-peluang baru yang saya rasa kalau kita cakap usahawan di Kedah, dia kena terokai benda-benda macam ni. Dan bukan benda yang susah sangat pun saya rasa kan. Betul. So, jadi nak kena modify lah sikit. Jadi Bang Ustaz, kalau maksud dia bila COVID ni berlaku lah kan, bila wabak COVID yang berlaku, kemudian kerajaan terpaksa buat PKP dan sebagainya ni, jadi peniaga ni dia kena fikir sesuatu untuk dia. Dan cuma
dia kena menstrukturkan balik dia punya cara untuk dia nak berniaga melalui online dan sebagainya. Macam YB kata tadi, kena ada database, kena service oriented dan sebagainya ni. Cuma daripada segi bisnes, maksudnya daripada segi orang yang berniaga, macam mana dia nak beri confident, macam mana dia nak beri confident ni kepada customer ni. Sebab kalau dulu contohlah kata dalam pakaian ataupun dalam makanan, saya boleh pergi kat kedai, saya boleh tengok baju, saya boleh pegang dia punya material. Kemudian kalau kata ikan, saya boleh tengok dia punya insang tu merah ke apa kan. Tapi apabila dia dah jadi secara online ni ataupun secara maya perniagaan ini, macam mana, bagaimana peniaga ni perlu buat untuk meyakinkan kualiti itu adalah kualiti yang baik untuk customer dia. Abang Nizam. Saya nampak orang bisnes dengan orang politik ni sama ya. Orang bisnes dengan orang politik sama aja. Akhir sekali is trust, ya. TRUST, trust, keyakinan. Sebab tu Datuk Suraya boleh tahan lama di Sungai Tiang. Dia trust ataupun keyakinan ni, formula dia senang ya. Trust ataupun keyakinan sama dengan karakter campur kompetensi. Saya selalu cakap karakter campur kompetensi. Maksudnya apa dia? Ini yang kita kalau dalam kita baca Quran disebutkan quwwah wal amanah ni. Maksudnya dia karakter ini maksudnya sikap ciri pribadi kita. Maknanya integriti kita. Kalau integriti kita maknanya macam Nizam tadi, order 1 kilo dapat 1 kilo, minta sayang elok, mai sayang elok kan. Macam orang politik pun sama lah. Kalau dia bercakap, dia janji, dia tunai. Kalau tak dapat 100% pun 99.9% dia tunai. Itu biasa. 1% tu ada benda tak nak buat apa lah kadang-kadang tu kan. So ini karakter. Kalau karakter kita betul, kan, kita akan bertahan dalam bisnes. Sama ada politik ataupun bisnes sama aja. Karakter dia kena ada kat situ. Kalau orang kata bahasa kita ni duduk kencing rata, orang tak percaya. Ya kan? Kita hantar ikan busuk, kita hantar sayur dah orang dah tak nak pakai, orang tak ni kita hantar juga. Jadi ini karakter. Dan yang kedua kompetensi. Kompetensi adalah kemampuan kita untuk buat apa yang kita nak buat. Ya kan? Jadi maknanya kalau kita berjanji dengan dia pukul 9, kita hantar pukul 9. Kalau kita berjanji 1 kilo, kita hantar 1 kilo. Kita janji minggu depan, kita bagi minggu depan. Kalau kita ada credibility ataupun karakter dengan kompetensi ini, insya-Allah keyakinan orang pada kita penting. Sebab itu saya kata online business, ya, online hanya platform. Tetapi akhir sekali dia berbalik kepada user experience ataupun pengalaman ataupun apa yang dirasai oleh pengguna tu. Kalau pengguna tu tak puas hati, kita pakailah Amazon kan, kita pakailah Shopee kan, kita pakai apa pun, tapi barang yang kita hantar tu tak elok, orang tak akan datang balik kepada kita. Samalah saya rasa dengan dalam politik pun sama, masuklah parti mana pun, tapi kalau kencing merata, orang akan kenal siapa kita. So jadi dalam konteks online business ini, pada saya kita kena bina keyakinan itu. Dan bukan platform penting, saya tak kata platform tak penting secara nizam. Yang saya nak sebutkan adalah user experience itu akhir sekali apa yang pengguna rasa. Kan, jangan kita fokus sangat kepada platform sampai kita lupa apa yang pengguna rasa itu. Tapi yang tu dari segi user lah. Macam mana macam mana penjual nak tahu purchaser punya behavior? Kan kita itu yang balik pada tadi Datuk cakap tadi. Purchaser behavior ni kan untuk penjual lah kan. Itu ya sebab Datuk cakap tadi awal tadi, Datuk sebutkan tadi soalan data. Kita dalam masyarakat kita tak guna data. Data berapa ramai daripada kita yang betul-betul buat survey. Bukan kita tak buat survey, kita buat survey. Cuma kita tak record, kita tak tabulate dan kita tak analisis apa survey kita. Sebagai contoh kan, bila kita tanya macam mana, sedap tak? Dia kata boleh lah tapi garam banyak sikit. Kita berhenti kat situ. Betul tak? Tapi this is a data, dia issue capture. Kan? Ataupun orang tu kata, oh ni sedap lah, esok saya buat main kawan saya. Itu
Jangan kita pakai survey, mesti pakai survey online, kena tik 1 sampai 5. Tak, maknanya kadang-kadang kita tanya-tanya macam itu. Tetapi akhir sekali, kita tanya biasa, dia macam face to face di interview. Tetapi rekodkan data, analyze data, baru kita faham daripada umpamanya orang mai gerai kita 100 orang, berapa ramai yang mai gerai kita 100 orang kata dia suka nasi lemak ni. Dia ayam ni dia tak berkenan sikit pasal masid. Berapa ramai, kita data tu kita ada, cuma maksudnya bersepah rata-rata dan kita tak analyze. Jadi sebab itu dia kena, kalau bagi saya lah usahawan ni, dia kena ada dia punya survey form lah. Maksudnya orang cakap dia tulis lah, sekali dia bentuk. Oh dia 33% tak suka pasal garam banyak. Jadi dia boleh dapat benda tu. So baru Saya ingat saya pernah baca pasal Korea. Macam mana Korea boleh advance dalam restoran ayam goreng mereka lah. Mereka betul-betul buat survey. Mereka akan ada di mana-mana sahaja di supermarket. Mereka bagi orang rasa, sebab tu mereka revolutionize ayam goreng Korea ni. betul. Kita ada macam-macam kan, daripada pedas sangat, ada yang manis honey, ada yang it is amazing lah. The industry chicken goreng dia tu di Korea sampai dia boleh export out di merata dunia hanya kerana they actually do that kind of survey, that one that you say. Yeah. Kita tak pernah buat survey makanan. Tapi sebenarnya kita buat survey, cuma saya rasa kita tak rekodkan survey kita. Maksudnya Kita tak dia tak disimpan. Kemudian dia tak Betul. dianalisa apa ni data dan survey tu. Dan Macam kadang-kadang kita guna data-data ni untuk testimoni je. Kan? Kita nak guna untuk testimoni. kita tapi tak buat untuk product enhancement. Betul. Product and service enhancement kita tak buat. Kita Kita tak guna buat. data tu untuk nak dengar yang bagus-bagus, kita nak print, kita nak masuk dalam Facebook, kita nak masuk dalam Twitter, kita nak masuk dalam Instagram kita. Sedangkan yang negatif itu juga kita boleh gunakan untuk product Boleh enhancement. perbaiki. Boleh perbaiki. Kalau dia kata benda tu pedas, dia kata benda tu panas, dia kata lambat. Jadi benda tu juga adalah merupakan maklumat yang penting pada kita. jadi maksud dia peniaga kita sekarang ni dia kena ada satu perubahan sikap yang lebih profesional lah. Saya rasa saya nak sebut Dia masalahnya dalam ni, masalah cerita dia, kita ni suka resepi bonda, resepi bonda kan. Mana dia ubah dia kata. Dia tak fit into orang muda mungkin nak makan ada cheese. Faham tak? Maksudnya kita, sebab kita terlalu stuck into our history. Lebah mesti macam ni juga. Kita tak mau ikut apa yang purchaser would like to have. Kan betul tak? dia sebenarnya itu yang saya sebut kan. Kadang-kadang we are too inwards looking. Saya sebut dah banyak kali. We are usahawan kita inwards looking, terlalu nampak, pandang ke dalam, pandang keliling kita, dekat kita. Okay. Kalau maknanya Okay. saya duk cakap untuk bawa produk main US lah, sebagai contoh yang paling mudah. Oh, dia duk cerita masalah dia makan di Kuala Ketir sedap. Makan di Kuala Ketir sedap lain, nak berniaga di sini lain. Itu yang lepas tu kita bercakap pasal online kan. Dia duk kata susah. Ada benda yang susah, ada benda yang tak susah. Saya nak bagi tahu mudah aja. Saya duk bagi tahu ni kepada kawan-kawan. Kadang-kadang dia tak pernah faham lagi. Umpama Datuk Kedah lah sebagai contoh. Okey, makanan nak masuk payah sikit lah. Tapi craft boleh masuk. Betul. Pakaian boleh masuk, tak susah. Saya kata, dia kata susah lah nak ekspor pergi Amerika Syarikat, jauh lah, payah macam-macam kan. Dia kata hang duduk sana, hang boleh cakap lah kan. Saya kata macam ni, kalau pakaian boleh masuk, kalau craft boleh masuk, bagi kat saya pakaian dan craft kat sini, Datuk buat website di Kedah. Jual barang di Kedah, guna bahasa Inggeris tapi jual untuk orang Amerika. Jual untuk orang New York, jual untuk orang Chicago, jual untuk orang Florida, Miami, Los Angeles. Jual untuk mereka, gunakan FB Ads, gunakan Google Ads. Dapat order, saya hantar daripada sini. Susah ke tak susah? Betul. Dia kata senang. Apa yang susah? Bukan kita nak post benda tu daripada Sungai Tiang. Bukan kita nak post benda tu daripada Kok Tiang. Benda tu dah ada di sini. Nampak tak?
Ini yang saya katakan, bila kita katakan kita berniaga luar negeri, dia kata payahlah, gitulah, nak kena kontainer lah apa semua. Siapa kata benda kena pakai kontainer? Mula-mula kita pakailah kecil dulu. Betul? Tak buat dalam beg. Saya balik Malaysia, takkan kalau nak bagi tudung, bagilah tudung 100 helai, 200 helai kat saya, macam-macam fashion, mai duduk sini, saya simpan dengan saya. Sebagai contoh, bahasa mudahnya lah kan. Betul? Buat website di Malaysia, suruh orang Malaysia yang pandai bahasa Inggeris semua ni, communicate dengan orang US. Jual dalam Facebook, target US. Buat Google Ad, target Chicago. Jangan target belah Lockstar, belah Kuala Lumpur. Kita nak jual orang di sini. Dia bayar dekat kita, dapat nama dia, kita post daripada sini. Apa yang susah sangat? Dia tak nampak tu. Itu yang saya duk cakap banyak kali, dia duk rasa macam rasa jauh sangat. Saya rasa benda ni benda yang tak tahulah kerajaan negeri ke, kerajaan pusat ke, bagi saya benda ni cukup mudah untuk dibuat dan dia membuka bisnes kita tu lebih besar untuk kita jual, bukan sekadar kepada orang yang di sekeliling sekeliling rumah kita. Dan benda ni tak susah sangat pun. Ubat susah. Medical device susah, kita jangan buat. Orang kita pun tak ramai yang boleh buat benda tu kan. Certain kosmetik. Tapi mengekspor budaya macam tudung, mengekspor kita punya style kita tu boleh kan? Sebab saya ingat orang Muslim di sana tu ramai. Di US ada 5 juta Muslim. Okey, 5 juta Muslim, kita ingat kita cakap bukan semua pakai tudung. Okey, tak apalah. Kita ada 5 juta Muslim. Katalah pakai tudung 2 juta. Kalau kita tengok beberapa syarikat yang jual tudung di US, besar-besar tu. Tapi tak ada orang Malaysia. Semua syarikat Turki, syarikat apa. Kenapa kita tak buat, gunakan model orang Malaysia, ambil gambar di Malaysia, manage website di Malaysia, tapi stok tu kita letakkan di New York. So dalam itu kita bagi tahu maknanya will be sent from New York. Maknanya bukan bila orang tengok sama ada Amazon ke website kita ke apa pun, maknanya benda tu dihantar daripada New York. Bukan dihantar daripada Lockstar ataupun Kuala Lumpur. Jadi maksudnya orang yang sekarang hari ni duduk Sungai Tiang ke, duduk Kok Diang ke, duduk Sik ke, duduk Changlun ke, dia boleh run business di New York tanpa keluar daripada Malaysia. Budak-budak kita ramai bahasa Inggeris pandai-pandai. Sekarang main email aja. Yang ini yang saya duk cakap banyak kali Datuk, yang kadang-kadang saya rasa orang tak faham. Betul. Dia rasa macam nak berniaga tu susah sangat. So jadi itulah saya harap COVID-19 ni dia akan jadikan kita start fikir benda-benda yang macam inilah ya. Dia ada hikmah dia juga Abang Nurizan dengan COVID ni. Kemudian Datuk YB, saya tengok kan bila Abang Nurizan cakap tentang targeting ads, Google Ads apa semua ni, benda ni yang agak orang kita tak faham. Dan ini apps yang diorang kena belajar dan cuba dapat tahu macam mana nak buat dengan apps ni. Sebab sekarang ni diorang guna, bagi saya, online conventional tau. Maksudnya dia letak dalam Facebook, kemudian dia letak dalam WhatsApp kan. Pasal sekarang ni je lah mudah pasal orang nakkan benda tu dengan secara online sebab tak boleh nak keluar daripada rumah. Tapi selepas pada PKP ni, saya rasa dia perlu mendalami cara penggunaan apps tu kan. Betul tak YB? Apa pandangan YB dalam hal ni YB? Orang-orang kita ni dia tak faham nak buat penggunaan ni. Yang mereka boleh buat online ni is actually very outer surface je. Ini sikit je. Takat boleh hidup lah. Tetapi for kehadapan lagi, mereka mesti mendalami ilmu ni dengan lebih mendalam. Nak belajar, macam apa yang Saudara Nurizan cakap tadi tu lah. To understand that. It is beyond that. Yang hak dok buat delivery cendol, delivery kecil-kecil ni asam dalam botol ni, it's just a small thing, tapi boleh buat dengan besar lah. Hak ni, lepas ni kita akan cakap lah dengan Saudara Nurizan macam mana nak bagi mereka ada confidence untuk belajar
dia nak kena ada banyak level. Saya ingat konten orang yang buat pengisian ni macam Saudara Nizam, kita tak pandai, saya tak pandai konten. Tapi apa yang saya nak sebut ni lah, kita tak boleh harap pada orang muda saja. Orang yang dah lama dalam perniagaan pun, yang medium, yang bersaiz medium ni perlu membiasakan diri juga untuk menerokai dunia baru ni. Kita bimbang ni sebab yang nak bankrupt ni lepas COVID-19 ni, lepas krisis ini adalah orang yang medium ni. Yang kecil ni they can jolt out sebab dia tak ada hutang apa, mereka boleh lah. Yang saya bimbang hari ini adalah mereka yang duduk dalam medium scale, yang government memang bagi assistance tetapi ramai orang tidak akan dapat recover back lepas 6 bulan tak pergi kerja nanti. 6 bulan tak boleh operasi kilang. Ini satu benda yang jauh lebih besar yang mungkin saudara boleh sebut, ataupun how they can come out from that fasa yang agak susah lah sebenarnya. Macam mana? Ya, saya rasa macam ni, kalau dapat saya terus ni kan. Yang pertama sekali, kita kena faham bila orang berniaga ni, dia 3 komponen. Satu peniaga, satu pembeli, kan? Yang satu lagi yang duduk di tengah ni, orang ni yang nak facilitate. Maksudnya kita tak harap orang yang buat tudung tu dia juga pergi buat tudung. Tetapi kita kena macam yang Saudara Nizam sebut tadi, maknanya yang duduk tengah ni maknanya orang yang facilitate the trade process. Ya. Dan trade process. Dan kalau kita kata orang Kedah tak ada, saya banyak saya tak apa nak setuju sikit. Pasal saya rasa memang kalau dia tu buat tudung, mungkin dia tak tahu buat apps. Tetapi yang buat apps di Kedah ramai. Dan saya sebut di Sungai Petani dalam Facebook saya sebut nama lah, tak apa, promo kawan-kawan. Saudara Azrain dalam Facebook saya, dia certified Google partner. Maksudnya kalau tuan-tuan dan puan nak advertise dalam Google, maksudnya kita buat website supaya bila orang search tudung di New York ataupun orang search hijab, nama kita keluar, Azrain boleh bantu. Dan dia buat daripada Sungai Petani, dia tak perlu main duduk New York. Dia macam target FB lah, FB ad kan. Kita nak target kawasan mana, nak target umur berapa, nak target gender berapa. Google sama juga. Jadi bila orang search, kata saya duduk di Jersey, kata saya umpamanya isteri saya ke anak saya ke, dia nak beli tudung, dia search hijab ataupun dia search Islam. Jadi website yang net paling atas kali kita punya. Dan yang ni Azrain di Sungai Petani boleh buat. He's a certified Google partner. Maknanya Google iktiraf dia sebagai orang yang boleh buat benda macam itu. So jadi orang Kedah pun ada skill tu. Cuma masalah dia sekarang. Nampak tak? Kita pun tak tahu. Itu dah tu masalah dia. Sebab tu saya katakan tadi. Isu yang pentingnya, tak semua orang perlu jadi macam Azrain, jadi certified Google partner. Kalau kita jual tudung lah. Tetapi engage orang macam Azrain, macam yang ini semua ni, untuk jual, untuk bantu kita untuk buat Google Ad itu. Ataupun untuk yang mana FB ad, bagi contoh, masuk dalam Facebook kan. Kalau saya duduk di New Jersey, saya type dekat situ tudung ke, hijab ke, abaya ke, apa benda ke, keluar dulu. Jadi, tapi kita jual ni, kita tak perlu main sini, kita duduk di, masa kita duduk di Dockstar. Jadi, itu yang saya kata tadi, bila benda tu, dia orang beli, dia orang tak tahu, kata dia beli daripada orang Dockstar. Pasal dalam tu, dia tulis New York. Dan bila kita hantar barang, kita hantar daripada New York ke rumah dia. Bukan kita hantar daripada Dockstar. Nampak tak? Sebab tu saya kata tadi, this is a global business yang usahawan kecil ni kena tengok benda ni. Bukan, saya tak nampak benda ni sebagai satu benda yang orang kata terlalu complicated sampai kita tak boleh buat. Kalaulah kita nak getting this young entrepreneur going global, going online in a big way, kan? Apa yang kita perlu laksanakan? I mean, kalau saya ni kerajaan lah, kalau saya kerajaan. Kalau saya ni nak tolong orang, kan, orang Kedah, what would you advise to do now? Saya rasa benda ni tak susah. Saya sebutkan banyak-banyak kali tak susah. Yang pertama, saya rasa
kita kena identify outlets kita di US, di US ataupun global lah, mana ada. Kita ada di Middle East, kita di Europe, kita ada di, saya ada di US. Di US ni pun ramai, bukan saya seorang, ramai lagi ada yang boleh buat apa yang saya nak buat. Bukan susah sangat, kita jadi macam buat warehouse lah dalam bahasa yang mudahnya. Okay. Tapi sebenarnya kita ambil store kecil ya. Kita ambil store, kita letak barang dalam tu. Okay. Dan itu di peringkat di sini, kena identify negara mana dulu kita nak market. Yang kedua, saya rasa kalau kerajaan nak buat, buat satu company ke ataupun ambil satu anak syarikat ke, yang kerja dia identify produk yang boleh dijual. Deal dengan dia orang, kalau kerajaan ada duit, bayar terus kat depa. Pasal orang kampung ni, kalau kita ambil barang dia duduk tanya bila nak habis, bila nak laku, bila nak dapat duit. Jadi beli terus daripada dia. Maknanya kerajaan tu invest, katakan you spend 1 million ke, just beli barang-barang macam ini dan hantar ke negara yang kita nak pasarkan tadi. Tetapi di Malaysia, set up e-commerce itu di Malaysia. Kos murah, bahasa Inggeris kita pun bagus. Budak-budak kita ni, dia main je dalam e-commerce ni. Bagi mereka target. Kita bagi tahu kat mereka, kalau katakan sebagai contoh, kalau nak jual barang halal untuk Muslim kat mana di US. Orang macam saya boleh nasihatkan. Fokus New York, fokus New Jersey, fokus Virginia, fokus Texas, fokus Chicago, fokus Los Angeles, California, fokus Washington. Yang tu saja. Kalau tidak, kita habis duit dengan FB Ad, kita akan habis duit dengan Google Ad. So jadi mereka tahu, kita dah bagi guide kat mereka macam ni, zip code macam ni, ini tempat yang hang kena target. Jadi dia akan target dan main benda tu je. Ada order, dia bagi label kat saya, suruh terus hantar. So, orang boleh order hari ni, esok dia boleh dapat. Walaupun processingnya dibuat dialog start. Pasal kita fungsi pada New York. Jadi, ini bukan benda yang saya tu terang saya kata tak nampak susah pun. Cuma kadang-kadang macam Datuk kata lah, kadang-kadang kita tak pernah main US, sebut US ni jauh rasa nak naik kapal terbang pun 24 jam, 16,000 kilometer, jauh. Jadi, tapi sebenarnya pada saya tak susah sangat. Saya dah cakap di banyak tempat, tapi nampaknya ramai orang tak berapa nak faham ataupun dia rasa macam payah. Dan saya fikir benda ni bukan benda baru. India dah buat macam ni, Pakistan dah buat, Bangladesh dah buat macam ni, ramai orang dah buat. Cuma kita, dan macam Datuk kata lah, terutama usahawan Melayu, kita tak berani nak terokai benda ni, kita rasa satu benda yang susah sangat. Okay, Corintan, yang itu kalau kita sudah ada produk dan kita nak jual apa ni barang kan, kita ada lagi lebih kurang dalam 12 minit lagi untuk kita nak bersembang tapi dia ada satu lagi dipanggil small industry ni, bengkel yang buat produk kecil-kecil kan. Dia terjejas sekarang ni, sebab satu dia tak boleh nak pergi orang kerja tak boleh nak mai bekerja di situ. Dan dia menyebabkan macam dia punya chain dia ataupun dia punya rantaian pemasaran itu akan terputus. Kemudian dia juga tak boleh nak dapat barang untuk dia nak buat produknya. Dan selepas PKP ni, dia akan seolah dia akan reset tau, dia akan start daripada A balik tau. Kan? Jadi macam mana pandangan Abang Norizan untuk ni small industry ni, sebab ini yang ramai di negeri Kedah ni. Okey, yang tu sebelum saya nak tajuk yang menarik, tapi sebelum saya nak sambung sikit yang tadi tu, bila sebut small industry, cerita bahan ni kan, Datuk Seraya pun sebut tadi. Satu cerita lah Saya ada seorang budak perempuan ni di Changlun. Dia buat dia panggil ceramik punya macam magnetic fridge magnet tau. Fridge magnet. Fridge magnet, tapi dia buat untuk orang kahwin. Dia gambar, dia bagi. Jadi bila orang pergi kahwin tu, dia bagi yang tu. Saya kata, benda ni bagus. Tapi kenapa tak buat macam China, kita market di US? Oh, dia kata ada, kalau nak pakai gambar orang kahwin. Saya kata bukan pakai gambar orang kahwin. Kita pakai magnetic, gunakan dia guna ceramik tu. Dia guna clay, dia guna tanah liat. Dia buat cantik, dia belajar daripada IKBN apa semua ni, Mara ni. So, kenapa tak tulis Florida kat situ? Tulis Florida, buh gambar pokok nyok, buh gambar matahari. Tulis kat New York, dia letak Statue of Liberty. Nampak tak maksud saya? Maksudnya benda tu boleh buat hantar main jual di sini.
So nampak tak yang saya sebutkan tadi, benda tu janganlah duk buat gambar pengantin pakai kain samping nak jual di sini payah. Tapi kita jadikan yang duk jual dekat sini pun bukan dia buat di US, semua buat di China. Kita orang Malaysia ada kemahiran itu yang kita boleh tweak sikit dan jadikan benda tu sesuai dengan US. Now, balik kepada supply chain. Supply chain ini saya tak rasa dia akan start, dia kena reset daripada kosong. Di US pun ada masalah yang sama, masalah supply chain bila tak boleh bergerak dan sebagainya. Tapi nak kata reset daripada kosong, saya rasa dia tak reset daripada kosong. Apa yang akan berlaku ialah dia akan mengambil masa untuk pulih lah, kerana bukan sekadar kelaziman baru ataupun new normal yang kita cakap ni, tetapi untuk okay, macam ni saya patah balik sikit. Kerana sewaktu ini kadang-kadang kita pergi buang staff. Saya dengar baru ni US Chamber of Commerce dia punya town hall dia buat online, saya ikuti. Dia kata bila kita buang staff, sebenarnya kita buang kekuatan kita tau. Kalau umpamanya kita ada 10 orang staff, kita buang 5 orang staff, maksudnya separuh daripada kekuatan kita buang. Betul. Dan bila kita buang kekuatan kita separuh ini, apa yang akan berlaku ialah bila kita nak mula balik, kita hanya ada separuh enjin nak jalan balik. Kan? Dan sebab itu saya rasa kerajaan yang skim grant untuk subsidi subsidi itu tujuannya ialah supaya kita bertahan 3 bulan. Dan bila kita start balik tu, saya rasa COVID ni dalam masa 3 bulan ni saya rasa kena selesai lah. Kalau tak selesai, saya rasa runtuh dunia ni kena selesai 3 bulan ni kot mana pun. So bila kita start balik 3 bulan itu, kita dah boleh berjalan dengan staff yang kita ada selama ini. Jadi sebab itu saya secara peribadi lah, saya cakap dengan ramai kawan-kawan, kalau boleh jangan buang staff lah. Carilah jalan macam mana pun, usahlah macam mana pun. Tak bayar EPF dulu pun tak apalah. Nisat. Kalau pakat-pakat potong gaji seorang sikit, potonglah seorang sikit, kekalkan staff yang ada ni, bagi mereka faham bahawa kita tak mau buang staff. Pasal kalau tidak, bila kita start balik, betul kalau tak ada staff, kita start balik kosong. Okey, seorang-seorang lah nak kena pergi buat welding, nak kena pergi buat apa benda semua kan. Tapi kalau staff tu ada, cuma kita beritahu tak mampu lah, saya tak ada, tak nak bayar lah. Kan? Kalau nak cari pergi lah, tapi saya tak akan buang. Saya nak bagi tahu boleh tak? Saya boleh bayar setengah aja. Tak apalah, setakat apa yang patut saya bayar setengah dulu, pakat-pakat duduk lah. Tapi kalau tak ada kerja, nak pergi juga pergi lah. Tapi saya tak buang. Pasal kalau kita boleh buat macam ini, staff akan duduk dengan kita dan bila kita start balik, kita tak start balik kosong. Jadi ini yang Betul. Saya ingat itu yang dimaksud oleh kerajaan. Kerajaan memberikan sumbangan yang agak besar hanya untuk tuan punya syarikat, tuan punya kilang maintain staff yang sedia ada tu. Sebab tu kita diberi subsidi. Saya rasa inilah tujuannya supaya bila selesai krisis ini kita boleh restart dengan kekuatan yang kita ada. Betul lah saya ingat. Pasal kalau kadang-kadang kita nampak jangka pendek, kita duk rasa kita, sebab tu bila kita nampak jangka pendek, memang kita nampak remeh tu, kita tak ingat bahawa kita nak kena start balik ni. Tiba-tiba Tan Sri Muhyiddin kata, okey sekarang kita dah semua boleh buka balik kedai. Kita tengok kiri tak ada, kanan tak ada, kita seorang macam mana nak buat? Kan? Lepas tu kita nak pergi cari orang, kita dah buang setengah orang tu. Agak-agak orang nak main kerja tak dengan kita. Dan kalau ada pun orang tu tak ada skill. Staff kita dah kawan yang duduk dengan kita 5 tahun, 6 tahun Datuk kan, dia duduk elok dengan kita 5 tahun, 6 tahun ni, kita pergi bagi kat orang mail lain, orang fresh. 3-4 bulan duduk train dia tak ada apa lagi. Jadi sebab itu kita kena tengok yang stimulus package yang Perdana Menteri umumkan itu. Kita kena faham dari sudut itu tau. Jangan kita fikir mana bulan ni dengan bulan depan ni. Ya, betul. Sebab itu kerajaan keluarkan 8.6 bilion untuk pakej rangsangan SME dan untuk rangsangan tu saja. Tapi itulah kita panggil prihatin 2 tu. Prihatin 2 tu. Itu yang saya nak Abang Rizan katakan tu. Sebutkan tu. Sebab ramai orang dia tak faham tau. Dia ingat apa yang kerajaan bagi ni untuk dia aja. Dia tak tahu yang kerajaan bagi ni adalah untuk survival selepas PKP tu. Itu yang penting. Selain daripada
kita dah buat satu platform untuk online business, kemudian dalam masa yang sama kita menerokai bidang baru yang sebelum ni peniaga tak terokai walaupun platform tu dah ada. Satu benda yang baik. Kemudian bantuan kerajaan pula untuk memastikan SME ataupun small medium industri SMI, SME ni dia still boleh bertahan di dalam PKP ni kan. Jadi saya nak tanya seorang satu last. Saya nak tanya kepada YB. YB melihat dah masuk fasa ketiga. Apa reaksi peniaga-peniaga kita di bawah, terutama sekali di negeri Kedah ni, YB? Saya nampak walaupun ada orang 10 orang mengeluh kata nak kena ambil duit lah kan, tetapi dia ada 10 orang lain mana ada simpan duit. Tak, dia pintar dia sendiri. Ni honestly, you pergi mana bank. Ni dalam PKP ni, I pergi ingat 2 weeks ago, saya pergi lah 2 minggu keluar duit untuk gaji kan. Kita memang kita ni keluar duit lah kan. Tapi ada orang budak-budak, ramai ni, adik main bapa, saya main simpan duit. Lepas tu manager tu tanya, wah YB tau, ini tiap-tiap hari dia punya niaga lagi dahsyat. Maksudnya, dalam krisis mesti ada orang yang make money. Yeah. Kita hanya perlu fikir berniaga apa yang dia boleh buat duit ni. Kan? There must be. Betul lah, kita kena makan juga. Kita nak kena hidup. Survival mesti ada. Kan? Sebab tu kerajaan bagi prihatin satu ni untuk kita berbelanja. Bila berbelanja ni, this is actually revolving the economy. Saya ingat US pun bagi banyak kan, 1,200 USD kan seorang-seorang. Banyak tu. Yang Trump nak sign tu kan. Yang Trump nak sign check tu. Treasury keluarkan 1,200 USD each one dapat. Sama macam kita dapat 1,600. 1,000 dah keluar. Nak main kita mati pula. Perbelanjaan ini actually getting the economy revolving. Kan? Jadi kita pun pergi market setiap hari. Ada semua. Saya tengok semua ada token cendol itu. Saya sudah cendol sebab kawasan saya tu dia hebat lah. Daripada dia biasa jual kat depan rumah dia, lah ni dia ada 10 ejen untuk 10 daerah keliling. Seorang-seorang buat limit 200 bungkus. Bukan takat ejen boleh buat duit, dia pun boleh duit. Dia kata dia nak jadi millionaire pertama jual cendol. Tengok. Maksudnya kita perlu ambil peluang dalam krisis. Ini yang kita, like you said just now from the beginning. Bila kita tertekan, kita start thinking out of the box lah kan. Kita start to innovate. Ni, the pressure is on. Siapa yang rasa susah lagi tu maksudnya mereka belum rasa cukup tekanan lah. Lagi tekanan, kita akan lebih. Satu lagi, tak pasal-pasal di Sungai Tian, di Pendang lah saya pergi hari-hari lah ni. Tengok orang mula tanam sayur, orang bela ayam, orang bela. Maksudnya mereka pun tahu kalau mereka tak buat apa-apa, mereka tak boleh hidup. Kan? Jadi satu line, dua line tengok, mak tak ada tanah tinggal lah. Semua duduk cangkul, duduk buat kerja, duduk pasal. Life is good lah. I mean, for me, sekarang nampak life is really good. Pressure, kesusahan, keluarkan orang yang lebih baik. Agaknya inilah hikmah sebenar krisis COVID supaya supaya manusia ni boleh fikir lebih sikit, bukan taking advantage of the whole situation. Ya, Saudara Rizan kata macam mana? Tak, saya rasa satu benda yang saya kalau saya dapat tambah sikit saya rasa tengok talking about cendol tadi kan, nampak benda tu macam benda mudah tapi saya tak terkejut kalau selepas ini dia mungkin dia jangan berhenti yang dia buat delivery cendol. Jalan juga walaupun lepas ni dia buka kedai cendol. So sekarang dia dah ada 2 channel tau untuk marketing. Ini peniaga cendol ni kena faham. Kalau dia katakan bila habis PKP dia berhenti delivery, dia balik berniaga cara lama, kelaziman baru tu tak berlaku. Kalau nak berlaku kelaziman baru, maksudnya dia jual cendol, dia balik dia jual,
tetapi delivery pun dia buat. So jadi maksudnya, jadi yang umpamanya orang yang tak nak keluar rumah, tak ada nak keluar rumah, ataupun masa cendol hari hujan tak boleh jual lah, dia boleh jual pasal dia ada delivery. So jadi dua-dua ni kena kekalkan, dan kalau dia boleh kekalkan macam ini, bagi saya 200 bungkus satu runner kali 10 runner 2,000 bungkus. Yes. Ya, dan ada orang kadang-kadang saya terlajak tak ada nak berhenti, tapi saya nak makan cendol, saya call dia suruh dia hantar. Boleh. Jadi dua-dua tu kena, jangan dia berhenti. Dia jangan berhenti salah satu daripada dua. Dua-dua jalan. Okay. Okey, Abang Nizam. Nizam, soalan terakhir Abang Nizam. Okey. Jadi maksudnya kelaziman baru ni dia akan berlaku, dia akan jadi satu kelaziman kalau dia melekat dengan apa yang sedang dia buat sekarang ni lah. Itu masuk ke itulah kelaziman, maksudnya benda yang lazim. Seperti kadang-kadang kita sebut perkataan new normal baru ni, kadang kita pun tak faham benda normal baru ni. Kelaziman baru ni, new normal ni kelaziman lah. Benda yang orang dah lazim buat normal lah kan. Ya. So jadi benda-benda yang kita selama ni kita tak buat, tapi lah kita buat, lama-lama dia jadi kelaziman dalam masa 30 hari. Orang kata kalau satu benda tu kita buat 44 hari dia kekal lah kan. Ya, So sama lah. So, kalau kita dah buat 44 hari semasa PKP ni, benda tu akan kekal dalam hidup kita. Maknanya 44 hari ni kita dah order cendol tiap hari ni, benda tu akan kekal kerana dah jadi kebiasaan kepada kita. Jadi sebab itu kalau kita bercakap dalam new normal atau kelaziman baru ini, mungkin Datuk dan Sir Nizam juga, macam mana kita nak buat supaya kebaikan-kebaikan yang kita dapat, kelebihan-kelebihan ataupun advantages yang kita dapat semasa PKP ini dikekalkan. Jadi maknanya dia bukan berhenti pada masa ni sebab lebih kepada survival, tetapi dia sudah menjadi kelaziman, mendarah daging dan menjadi sebahagian daripada bisnes kita. Dan bagi saya COVID-19 ni dia accelerate proses. Kan? Dia bukan sama seperti COVID-19, perangai orang pun seperti juga. Orang yang mati kerana COVID-19 ni sebenarnya, sebahagian besar mati, dia memang dah ada penyakit. Jadi COVID-19 datang, bagi jadi dia teruk kan. Accelerate. Sama juga kita dalam bisnes. Kadang-kadang kita duk nak buat lah online, duk nak tu lah, duk nak delivery lah, duk nak apa semua. Mai COVID-19 cepat lagi kita pergi kan. So dia macam tu lah lebih kurang dan kalau yang kita teruskan itu, yang kita masukkan itu berjalan dan benda tu jadi sesuatu yang lazim dan kita pun dah tak rasa pelik sangat dah. Macam Sir Nizam kata nak order sayur pun pakai telefon, lama-lama dia jadi biasa. Dan itu bila dia jadi biasa, dia jadi kelaziman, dan bila jadi kelaziman itu yang kita sebut kelaziman baru ataupun new normal dalam masyarakat. Okey, Betul. Last soalan untuk Abang Nizam. Abang Nizam duduk di US, di New Jersey, dan tapi boleh tahu apa yang berlaku di Malaysia lah kan. So, yang mana lebih baik? Daripada segi kerajaan yang menangani isu COVID ni. Dia sebenarnya dia tak ada baik, tak ada buruk pun. Dia sebenarnya bagi saya serupa ya, mana-mana pun. Dekat Malaysia ni negara kita ada 32 juta, dekat sini ada 320 juta. Maknanya kita ada 10 kali ganda penduduk. 10 kali ganda. 10 ganda. US ni dia besar daripada pantai timur ni, daripada New York, Boston, nak terbang pergi ke Los Angeles, California 6 jam. Itu kalau mid flight. Kalau bawa kereta 4 hari. So jadi menguruskan negara yang besar dengan menguruskan negara yang sebesar Malaysia itu dia tak sama dia punya cabaran. Dengan sistem politik dia berbeza juga. Sistem politik dia berbeza, media dia berbeza. Saya bagi contoh yang paling mudah. Di New York 12% daripada media Amerika Syarikat ada di New York. So, apa maksud dia? Dia lebih banyak daripada di Washington DC. Ya, ada di New York 12%. Artinya kucing berak tepi jalan pun masuk CNN. So ini yang saya nak sebutkan dan satu dunia akan tahu. Jadi sebab itu perbezaan yang macam-macam ini, kita tak boleh tengok cara menangani COVID-19 di US
kita nak samakan dengan di Malaysia. Cara tengok tu dah tak sama. So jadi sebab itu setiap negara ni ada kebaikan. Yang penting kita nak supaya COVID ini berlalu dengan lebih cepat. Ini kebijaksanaan pemimpin kena ada. Yang kedua, impak dia kata rakyat itu sikit. Dan yang ketiga, sembanglah macam mana pun, akhir sekali rakyat mendapat pembelaan. Tadi macam Datuk Suraya sebut, orang bercakap, ya, saya nak tunjuk, boleh 1-2 minit lagi ya? Orang duk cakap dekat US pengangguran 30 juta. 30, 32, 26 benda tu sejak COVID ni dalam masa 4 minggu itu. Minggu lepas saja 6.6 juta file untuk employment benefit. Kita kata Allah mahu habis dah 30 juta. Pasal 30 juta tu sama dengan rakyat Malaysia kan. Tapi isu yang dihadapi di Amerika Syarikat sekarang bukan pengangguran. Isu yang dihadapi oleh majikan, ya, orang tak mau kerja. Jadi bila dia kena buang bulan ni, tadi Tok Suraya sebutkan tadi, katalah seorang tu A tu dia kena buang kerja. Dia boleh pergi ke pejabat welfare, dia boleh file apa dia panggil unemployment benefit. Dia akan dapat sehingga RM500 daripada kerajaan, $500 daripada kerajaan negeri seminggu. Okey? Lepas itu kerajaan pusat akan tambah lagi 600. Jadi dia akan dapat 1,100 seminggu. Kalau sebulan dia akan dapat 4,400. Okey? Satu. Lepas tu bulan ini pula Datuk Suraya sebutkan tadi, kerajaan bagi kepada semua orang ada pendapatan dia lah 1,200 lagi. Dah dia dapat dekat-dekat 6,000. Pasal apa dia buat saja? Jadi ini yang dia orang dah mula nampak benda ni berlaku. So sekarang ni dia nak fikir macam mana nak buat pula kan. Pasal bulan ini banyak supermarket dia dah mula merungut tak ada pekerja. Pasal dah dapat 6,000 sebulan, nak pergi buat kerja buat apa? Betul. Kalau kita kali dengan Malaysia 24,000, 25,000. Nak buat kerja apa? Baik duduk rumah. Ya kan? So jadi kita kadang-kadang kan kita tengok satu benda, kalau kita tengok dari segi angka Malaysia tu memang kita nampak 30 juta nah. Tapi dekat sini depa ada susah hati ni pasal nak cari orang tak mau kerja balik. Tapi bulan depan tak dapat lagi 1,200 tu dia pergi kerja balik lah. Yang saya nak sebut kepada Saudara Nizam ni, setiap negara ni dia ada dia punya teknik, dia ada trik dia ada dia punya, buatlah macam mana pun akhir sekali dia bagi manfaat kepada rakyat. Kita jangan tengok negara lain daripada kacamata kita, kerana cara kita tengok tu kita tengok cara kita dan kita tak tengok cara depa. Macam semalam ada orang pergi protes di Michigan, di Minneapolis, protes untuk buka balik bisnes kan. Kadang-kadang kita rasa apa benda, tapi sistem politik dah macam tu. Kalau tak dibenarkan protes, apa nama ni, dia kata diktator pula. Jadi bagilah dia protes. Tapi kalau kat negara kita buat macam tu, saya rasa itulah. Jadi maksudnya setiap negara tu ada dia punya seni dia sendirilah menguruskan negara. Okey, terima kasih Abang Nuritan Sharif daripada kita pancarkan khas daripada Amerika. Dan terima kasih juga kepada YB, Datuk Suraya yang banyak memberi menginitiatekan secara online ni. Dulu kita buat dalam studio Abang Nuritan, tapi oleh kerana kita boleh pergi ke office, jadi Datuk Suraya bagi arahan kepada saya, you buat macam mana pun, I nak ada juga wawancara. So kita cari and this is the best platform yang kita ada buat masa sekarang ni. Jadi kalau dapat saya tambah sikit sebelum kita tanya. Saya personally rasa ini satu platform yang cukup bagus dan COVID juga membantu kita dalam ini. Maknanya kalau dulu kita studio ni sama-sama kita aja. Lah ni kita boleh maknanya bercakap dengan orang satu dunia, bukan sekadar di US lah, mana-mana negara pun. Jadi mana-mana anak-anak Kedah yang duduk di luar, kita boleh bawa balik melalui Zoom ini dan dapatkan pandangan mereka yang kadang-kadang mungkin ada benda yang kita tak berapa nampak ataupun benda tu kita nampak tapi kita nak tengok dari sudut yang lain. Dan saya rasa ini peluang untuk bukan sekadar untuk usahawan di luar tetapi juga untuk kita berkomunikasi dengan rakyat. Ya, betul. Kita nak banner Kedah yang berbeza. Boleh? InsyaAllah. InsyaAllah. Okey, terima kasih Abang Rizan. Terima kasih banyak. Kita jumpa lagi
Din ah. Okey, kita akan jumpa InsyaAllah. lagi. InsyaAllah boleh. Okey, Boleh, baik. boleh. Okey, assalamualaikum. Okey, bye. Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.